Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan memulakan kuliah takmir kita secara bersiri, berpandukan kepada kitab ataupun buku Sifat 20, suatu pengenalan asas yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullahu Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina abwaba fadlik wanshur alaina khazaina rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi taqarrama ala ibadihi bi ni'amihil wafir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan atau bermurah hati ke atas sekalian hambanya dengan nikmat-nikmat yang banyak. Ala ibadihi bi ni'amihil wafirah, atas hambanya dengan segala nikmat yang banyak. Wa waffaqahum lisabhi fi bihari ma'rifatihi fafazu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka itu, segala hambanya, dengan berenang di dalam lautan makrifahnya, yakni mengenal Allah Ta'ala. Fafazu bi sa'adatin dunya wal akhirah, maka sekalian mereka itu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Fawahaduhu wa nazahuhu bi barahini qati'atin mutawatiratin, maka mereka mengesakan dia akan Allah Ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala dengan dalil-dalil yang putus, yang meyakinkan, yang mutawatir, yang bersambung-sambung dalilnya itu. Wa bayyanu ma lahu min sifatin qadimatin wa sifati hadasih wa bayyanu ma lahu, dan menerang mereka itu akan perkara baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, min sifatin qadimatin, daripada sifat yang qadim, wa sifati, dan segala sifat hadisati, sifat yang baru. Wa nafau anhu ad-didda wan nidda wal mumatsalah, dan mereka itu menafikan, menolakkan daripadanya, daripada Allah Ta'ala itu ad-didda, perkara yang berlawanan, wan nidda, perkara yang sebanding, wal mumatsalah, dan perkara yang serupa ataupun yang sama. Maksudnya di sini para hamba itu
hendaklah membersihkan i'tiqadnya daripada adanya Allah Subhanahu wa taala sebanding ataupun sama dengan makhluk, menafikan perkara itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan takunu indaka mardiyah wa ala alihi wa sahbihi dzawul hidayatil manfiyati wal munaqibil rafi'ah. Dan salawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang menyempurnakan di sisi engkau, yang meredai oleh engkau akan dia. Dan salawat dan salam itu juga diturunkan ke atas keluarga baginda dan sahabat baginda yang mendapat hidayah, yang menjauhkan mereka itu daripada kekufuran dan perbuatan-perbuatan yang baik yang diangkat, yang dapat dibanggakan. Itu terjemahan wal munaqibi rafi'ah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi dengan sebenar-benarnya bahawa tiada Tuhan yang aku disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala wahdah, ketunggalannya, ai munfaridah. Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sebanding dengannya, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Syahadatan adkharaha ila liqaihi fil akhirah. Dan aku bersaksi tadi itu sebagai suatu saksi yang jelas, yang nyata, yang mendapat akan dia, akan syahadah itu sehingga bertemu kepada Tuhannya fil akhirah, pada hari akhirat nanti. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhfufu bin nasri al-mubini fid dunya wal akhirah. Dan aku bersaksi dengan sebenar-benarnya bahawa penghulu kami dan nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba-Nya hamba Allah dan Rasulnya Rasulullah, pesuruh Allah, al-makhfufi bin nasril mubini, yang sempit kehidupannya dengan pertolongan yang jelas nyata daripada Allah Ta'ala kepada Nabi kita itu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amma ba'du. Sedikit pencerahan sebelum kita menyambung mukadimah siri yang kedua. Ulama menyebutkan bahawa apabila kita hendak memulakan sesuatu perkara, hendaklah didahulukan dengan membaca basmalah. Dengan sebab itulah maka pengarang rahimallahu ta'ala telah memulakan mukadimah kitabnya dengan bacaan ataupun tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang bererti setiap sesuatu yang dimulakan, kullu amrin zibalin, setiap sesuatu yang penting, yang baik sifatnya, la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar,
maka ia terputus ataupun terpotong dengan makna kurang berkat. Dengan sebab itulah maka pengarang telah memulakan mukadimah kitabnya dengan basmalah tadi. Kemudian satu lagi, hamdalah. Ini pun ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyambung kepada perbahasan tadi. Nabi bersabda dalam hadis yang lain. Hadis yang pertama tadi terdapatlah kitab Mantal Arba'in, sanadnya adalah hasan. Hadis yang ini berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Rawahu Abu Daud. Sanadnya adalah hasan. Maksudnya di sini setiap urusan yang ada kepentingan kebaikannya, sekiranya tidak dimulakan dengan kalimah hamdalah, iaitu alhamdulillah, maka terpotong juga. Yakni ulama mengatakan kurang berkat. Dengan sebab itu pengarang rahimahullahu taala telah menggabung jalinkan dalam mukadimah kitabnya ini lafaz basmalah dan alhamdulillah. Kemudian sedikit pencerahan di dalam kita mendalami pengajian secara berkitab ini, kita perlu tahu bahawa mukaddimah ada dua bahagian. Qismaini. Muqaddimatun qismaini, dua bahagian. Bahagian pertama disebut muqaddimah kitab, bahagian kedua disebut muqaddimah ilmu. Yang kita sedang bicarakan ini muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab ulama mengatakan ada dua bahagi pula. Muqaddimah hakiki, muqaddimah idhafi. Muqaddimah hakiki iaitu permulaan kitab yang dimulai dengan basmalah dan alhamdulillah. Itu muqaddimah hakiki. Muqaddimah idhafi apabila dimulai selepas basmalah alhamdulillah itu dengan wassalatu wassalam hingga akhir, iaitu salawat salam ke atas Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi sekaliannya. Itu dinamakan muqaddimah idhafi. Baik. Tuan-tuan, para muslimin, puan-puan, para muslimat, para penonton rahimakumullah. Sedikit lagi pencerahan, iaitu berkaitan dengan kefahaman kita daripada lafaz yang disebutkan tadi alhamdulillah. Alhamdulillah ini disebut dalam istilahnya hamdalah. Hamdalah tu maknanya kita membaca alhamdulillah. Kalau kita lihat dari segi struktur alhamdulillah itu, alhamdu itu termasuk dalam isim mufrad sebenarnya. Sepatutnya alhamdu satu puji, tetapi ulama menterjemah segala puji. Apa puncanya? Maka dijawab dari segi ilmu nahunya, alif lam pada alhamdulillah itu disebut alif lam lil istiqraqil jins. Maksudnya alif lam ini apabila dimasukkan kepada isim mufrad, terbatal makna mufrad. Makna diberi dengan makna jamak ataupun banyak. Sebab itulah disebut alhamdulillah itu segala puji. Itu untuk maklumat sekalian jamaah rahimakumullah dalam kita membahaskan berkaitan mukadimah kitab ini. Seterusnya sedikit lagi pembahagian disebut pembahagian puji. Tadi disebutkan alhamdulillah segala puji. Maka ulama mengatakan puji itu terbahagi kepada 4 bahagian. Pujian itu terbahagi kepada 4 bahagian. Maka keempat bahagian puji ini semuanya kembali kepada Allah. Tidak satu pun kembali kepada kita sebagai manusia. Maka disebutkan di sana hamdun, pujian itu arba'u aqsamin, 4 bahagi. Al-awwalu qadim, yakni puji qadim bagi qadim, iaitu puji Allah kepada dirinya sendiri. Antaranya kita boleh petik daripada Al-Quranul Karim dalam surah Al-Nahl ayat yang kedua.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la ilaha illa ana. Shadaqallahul azim. Yang bererti sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan aku. Maka di sini Allah memuji dirinya sendiri. Maka pujian itu kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan alhamdulillah. Lillah yakni milku lillah. Bahagian yang keduanya, qadim memuji pada hadis mana Allah Ta'ala memuji kepada hamba dia. Antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu di dalam membicarakan tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ia yang banyak melakukan taubat kepada Allah. Maka dhamir ia di sini kembali kepada Nabi Ayyub alaihi salam yang Allah Ta'ala uji. Ini boleh dilihat di dalam surah Sad ayat 44. Bahagian yang ketiganya pujian hadis kepada qadim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-Nya. Antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dalam surah Al-A'raf ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila akhir ayat. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami. Begitu. Mana Allah Ta'ala memuji kepada hamba-Nya yang diberi petunjuk. Ini pujian hadis kepada qadim, pujian hamba kepada Allah Ta'ala, kepada qadim. Yang terakhirnya bahagiannya pujian hadis kepada hadis, maknanya sesama kita hamba memuji hamba yang lain. Contohnya, cantiknya awak hari ini, handsome-nya awak hari ini. Ini sekadar contoh. Maka pujian sama kita itu sebenarnya kembali kepada Allah, kepada cantiknya kita, jelitanya kita, pandainya kita, dan umpamanya itu Allah yang memberi. Bukan dengan kepakaran kita sendiri, tidak. Dengan sebab itu kalau kita dipuji, jangan kembang hidung sehingga sengit sebelah. Kerana pujian itu sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga sikit-sikit tu boleh. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung dalam mukadimah siri yang kedua.